Doa ya, Jom. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. اللهم نجحنا في كل امتحان في الدين في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sedap doa. Okey, sekejap sementara tu. Okey, jom kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak habis ni, lepas habis ni saya baru ambil awak punya tikus ni. Belum ambil lagi ni. Ada kat rumah adik saya kan. Saya pun malah nak ambil yang cepat-cepat. Itu paling besar tau. So, yang tu kita cerita nanti tau. Kita cerita nanti. Right, so bismillahirrahmanirrahim. So, kita nak sambung soalan yang padat ni. Lepas dah sambung ni, nanti saya bagi skema jawapan. So, basically nanti korang boleh lah tengok dia punya jawapan. Nah, kita teruskan dengan soalan nombor 10 tau. So, soalan nombor 10 ni, okay, yang ni Bella buat tau. Okay, Rajah 5.1 menunjukkan zon pertumbuhan XYZ. Allahu Akbar. Okay, zon pertumbuhan XYZ, hujung pucuk tumbuhan P, keratan rentas batang tumbuhan tersebut. Rajah 5.2 menunjukkan keratan rentas batang tumbuhan Q. So, yang ini sebenarnya adalah, kita nak cerita adalah pasal pertumbuhan primer tau. So, dalam pertumbuhan primer, dia ada dia punya 3 zon. Satu katakanlah dekat sini, ini ni adalah zon pembahagian. Yang ni korang kena tahu tau. Yang ni biasanya macam mana korang tahu di zon pembahagian. Korang tengok kalau katakanlah yang dia kosong, tak ada apa. So, ini mesti zon pembahagian. Sini zon pembahagian. Saya tulis sini pembahagian. Lepas pembahagian, yang ni mesti pemanjangan. Yang hujung sekali kan. Yang ni kan, awak nampak ni sebenarnya dia ada tisu xylem dengan flowworm tau. So, kalau dia dah ada tisu xylem dengan flowworm, so basically, yang ini adalah zon pembezaan. Okay. Saya nak tambah satu tau. Kalau zon pembahagian ni, dia berlaku dekat mana? Allahu Akbar. Zon pembahagian ni, dia banyak berlaku kat tisu meristem apex. Sini, kita panggil kat bahagian ni adalah tisu meristem apex. Okay, sebelum saya terlupa, kita buat refresh balik form 5 punya ulang kaji tau. So, ulang kaji dalam form 5 ni bab 1. Saya rasa ramai dah tak ingat sangat sebab yang ni masa ni kita buat online tau. So, tingkatan 5 bab 1 organisasi tisu tumbuhan tau. So, yang ni kalau lah untuk kita macam tajuk form 4, dia macam bab 2 tau. Yang kita ada belajar pasal jenis-jenis tisu. So, basically dalam tajuk yang ini kan, tisu tumbuhan ni kita boleh pecahkan kepada 2. Okay, satu adalah tisu meristem. Okay, tisu meristem. Okay, satu lagi adalah tisu kekal. Meristem ni adalah tisu muda. Awak ingat kalau selalu saya cakap meristem ni mesti muda. So, dia akan menjalani mitosis. So, tisu muda ni ada 2 jenis tau. Satu tisu muda ni kita kenali dia adalah sebagai meristem apex. Satu lagi adalah lateral. Kalau awak ingat, apex tu yang kat hujung. Dia mesti letak yang paling hujung sekali. Apex tu kat hujung. Yang hujung. Okay, sama ada hujung tu adalah hujung dia pucuk. Bawah sekali ni contohlah, ni tak apa tak saya lukis. Yang ni katakanlah ni akar. Kalau kita kata lateral sisi. Bila kita melibatkan sisi, dia melibatkan pertambahan diameter. Senang kata lateral ni sisi. Bila sisi, okay, pertumbuhan sekunder ni dia melibatkan pertambahan diameter. Kalau kita kata apex ni dia melibatkan pucuk dengan akar. So, dia melibatkan pertambahan. Kalau apex ni dia melibatkan pertambahan panjang. Dia memanjang lah, panjang. Nak cari air dengan cari cahaya matahari. So, tajuk ni senang je tau. Dan satu lagi, biasanya, kalau kita kata dia dalam zon pertumbuhan sel yang ada pemanjangan, okay, yang ada
zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Awak ingat dekat zon pembahagian ni dia ada hormon yang kita kenali dia sebagai hormon oksin. Ya Allah, semua dah jadi macam tu. Okay, jom kita tengok Bella punya jawapan. Right. So, this one, Bella punya jawapan ni, okay, dia tengok kat sini tau. Dia ada dua punya zone tau. Okay, yang ini ni terus understood tau. Yang ini adalah, sekejap. Yang ini pertumbuhan apa ni? Yang 5.1 ni pertumbuhan primer ke pertumbuhan sekunder? Ini adalah, yes, good. Ini adalah pertumbuhan primer. Sebab dia memanjang. Dia ke atas untuk pucuk. Kalau bawah ni awak nampak dia makin lebar tau. So, kalau yang ini makin lebar, sebelah sini adalah pertumbuhan sekunder. 5.2 adalah pertumbuhan sekunder. So basically, kalaulah tips jawab soalan sebenarnya dalam soalan, yang ni saya pernah beritahu awak tau. Tapi saya takut dah lupa. Apa-apa soalan, sebenarnya soalan ni dia ada kriteria kita panggil dia sebagai satu. S ni merujuk kepada stimulus. Stimulus ni biasanya adalah dalam bentuk soalan. Soalan ni nak apa, dia ada gambar semua macam tu. A adalah arahan. T adalah tugasan. U adalah upah. Kalau upahnya 1, markah dia, poin dia 1. Kalau upah dia 2, poin dia 2. Yang ni adalah untuk soalan struktur. Okay. So basically, rajah yang 5.2 dengan 5.1, ini adalah dia punya stimulus. Okay, dia punya rangsangan. Okay. So kemudian kita tengok soalan. So soalan dekat sini, ni baguslah Bella buat ni kan. So nyatakan ni adalah dia punya kata tugas, nyata. Okay. Dia punya kata kunci dekat sini adalah, dia punya tugasan adalah namakan zon Y dan juga zon Z. So markah yang diberikan dekat sini adalah 2. So maksudnya yang nyata ni soalan ni adalah sangat direct, sama ada tahu atau tak tahu. Right. So kita tengok jawapan Bella kat sini. Dia kata zon Y adalah zon pemanjangan. Zon Y ni Bella kata pemanjangan. Okay. Lepas tu Bella cakap untuk zon Z adalah zon pembezaan. Betul? So, pemanjangan dan juga pembezaan. So, basically jawapan Bella yang ni betul. Ni betul, ni betul. So, basically dapat 2 markah. Okay. Now, seterusnya. Okay, nyatakan. So, keyword dia, soalan dia macam level dia simple je. Dia tanya relax-relax je soalan ni. So, soalan yang pertama ni dia kata nyatakan. Ni arahannya. Arahan dia adalah nyatakan. Satu contoh sel yang terdapat pada zon X. So, satu contoh sel sebenarnya adalah sel meristem apex. Kalau awak kata sel meristem pun tak apa. Kalau tak ada perkataan apex pun tak apa. Tapi kalau awak kata sel meristem lateral, salah. So, basically jawapan yang si Bella bagi ni betul-betul tepat lah. Tapi kalau siapa-siapa jawab sel meristem saja betul. Sebab dia general. Tapi kalau nak lagi betul, yang Bella punya ni betul lah, apex. So, yang ni tak ada masalah. Yang ni sama ada tahu atau tak tahu tau. Senang Acang lah. Okay, ni dah 1 markah. Seterusnya. Okay. Lengkapkan jadual 2 untuk menunjukkan perbezaan. So, soalan dia dekat sini, dia punya tugasan dekat sini adalah lengkapkan jadual untuk menunjukkan perbezaan pertumbuhan antara tumbuhan P dan juga tumbuhan Q. Markah dia 2 markah. Dia sangat direct lah. So, yang ni hari tu saya rasa banyak budak yang buat salah adalah dia tersilap, dia letak pertumbuhan sekunder ni jawapan kat bawah. So itu silap sikit lah. Yang tu tak boleh nak buat apalah. Okay, so dekat sini pertumbuhan primer, apakah kepentingan pertumbuhan primer adalah dia melibatkan pemanjangan. Pemanjangan pucuk. Ya, kalau primer je dia panjang ke atas. Cuba bayangkan awak masih boleh tinggi lagi, awak boleh panjang. So maksudnya kalau saya nak bayangkan kalau awak pokok, awak boleh lagi menjalani pertumbuhan primer. Okay, tapi kalau macam saya primer tak boleh. Saya boleh sekunder je. Maksudnya saya boleh melebar saja. Okay, so yang ini betul. Yang ini adalah pertumbuhan sekunder. Yes, correct. So, 2 markah. Right, soalan ni. Now, soalan ni adalah rajah 5.3 menunjukkan beberapa pokok hasil seni topiary di sebuah taman rekreasi. Topiary adalah amalan memangkas yang dilakukan oleh ahli landscape untuk memberi bentuk artistik sebenarnya ni, artistik kepada tumbuhan. Okay, now sebenarnya kalau tengok daripada soalan soalan yang atas ni, daripada atas ni, ini sebenarnya dia punya stimulus tau. So biasanya soalan yang macam ni kita kata ini adalah soalan aras tinggi.
sebab dia bagi situasi. So, stimulusnya dalam bentuk situasi. So, basically saya kata yang ini adalah stimulusnya adalah dalam bentuk situasi. So, bila ada situasi, basically awak kena selesaikan masalah, dia bagi awak situation. So, tengok baru dia punya soalan kat bawah. So, soalan dia dekat sini adalah terangkan kepentingan memangkas membentuk pokok topiari. So, jawapan dia dekat sini, awak kata terangkan memangkas. Bila pangkas, maksudnya kita potong yang atas kan? So, bila kita potong yang atas, apa yang kita potong? Sebenarnya yang kita potong adalah tissue meristem apex. Dipotong. Betul? Okay. Now, so apakah dia punya kepentingan tissue meristem itu dipotong? So, apa kesannya? Kesannya nak menjadikan pokok itu tidak terlalu tinggi. So, awak tengok dekat sini tau, soalan ni dia kata terangkan kepentingan memangkas. So, basically awak fokus dekat bahagian memangkas ni. So, awak kena tahu memangkas ni apa? Memangkas ni sebenarnya dia potong bahagian atas. So, apa yang dipotong kat bahagian atas? Yang potong kat bahagian atas adalah tissue meristem apex dipotong. So, apa kesannya? So, basically, saya ada satu tips juga tahu, ada cikgu-cikgu yang senior ajar saya. Dia kata, kalau nak jawab soalan yang macam ni, ayat yang kedua tu adalah ulas ayat yang pertama. Basically, kan ayat yang pertama kat sini Bella cakap tissue meristem apex dipotong kan? So, ulas, kenapa dia kena dipotong? Sebab pokok tu nak jadikan dia tidak terlalu tinggi. Poin dia seterusnya. Lepas tu apa bestnya kalau dia jadi tak terlalu tinggi? Bestnya pokok tu akan kelihatan cantik. Serta lebih kemas. So ini adalah jawapannya. So maksudnya yang Bella jawab ni betul lah. Senang je. Susunan-susunannya awak just susun dia bagi macam smooth saja. Okay. So basically dekat sini dia melibatkan apa yang kita potong, lepas tu apa kesannya. Now, kalau katakanlah awak kata bila awak potong tu dia ada melibatkan juga, sebenarnya kalau kita potong kat sini dia melibatkan oksin. Maksudnya bila potong bahagian atas kan, bahagian pucuk yang atas tu kan, katakanlah kita potong bahagian yang atas ni zon pembahagian kan, bila kita potong bahagian ni oksin tak ada. Bila oksin tak ada, dia tak ada pertumbuhan lah. So pokok tu akan jadi rendang. Right? So yang ni skema nanti saya bagi nanti tau. So untuk Bella punya tahniah dapat markah penuh 88. Tahniah. Okay, now seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah soalan Salman ni. Salman yang buat. Soalan 11. Rajah 6.1 menunjukkan penghasilan buah tomato untuk tujuan komersial dengan menggunakan fitohormon. So fitohormon ni sebenarnya adalah dalam, ini tingkatan 5 juga tau. So tingkatan 5 ini adalah bab 5. Dalam tajuk gerak balas. Untuk tumbuhan ni lebih simple sebenarnya daripada manusia. Tapi orang tak suka tumbuhan kan. Kalau kita manusia, kita punya hormon ada banyak sangat tau. Tapi kalau nak untuk tumbuhan, hormon dia hanya ada 5 je. Which is kita ada oksin, okay, kita ada gibberellin, kita ada sitokinin, asid absisik dan juga etilina. Tetapi yang paling famous selalu orang kenal adalah ada 2 ni. Satu adalah oksin, satu lagi adalah etilina. Etilina ni biasanya dia terlibat dalam pemasakan buah. Pemasakan buah. Kalau oksin ni biasanya terlibat dalam buah yang tak ada biji, seedless. Kita panggil dia adalah sebagai partinokarpi. Okay, this one adalah dalam buku teks awak, bab 5 pada muka surat. Fitohormon adalah pada muka surat 103. Alright, dan satu lagi adalah dia punya aplikasi adalah dalam 107. Okay, now, so kita tengok terus dia punya soalan kejap. Okay, now sebelum saya terlupa. Dalam tajuk tingkatan bab 5 ni, sebenarnya kita nak cerita pasal 2. Satu adalah gerak balas, satu lagi adalah fitohormon. Gerak balas ni ada 2 jenis tau. Satu gerak balas tu adalah gerak balas tropism. Saya nak bayangkan kalau manusia, gerak balas tropism kita ni dia melibatkan sistem endokrin. Macam nak bayangkan, kalaulah kita ibaratkan gerak balas tropism ni, kalau kita manusia, dia macam melibatkan sistem endokrin. Kenapa saya kata endokrin? Sebab dia melibatkan fitohormon. Kalau gerak balas nasti, dia adalah tindakan cepat. Dia macam sistem saraf. Bila saya cubit, terus rasa panas. Terus awak rasa sakit. Gitulah. Tapi kalau gerak balas tropism, ia melibatkan hormon. Bila ia melibatkan hormon, ia melibatkan pertumbuhan. So senang kata pokok tu boleh tinggi atau boleh melebar adalah disebabkan oleh hormon.
Tetapi biasanya gerak balas yang melibatkan pertumbuhan ni dia perlahan. Tak adalah awak tengok je pokok tu kan, mula dia pendek, tiba-tiba dia jadi besar. It takes time, kita kata. Alright, tapi kalau gerak balas nasty ni, dia macam saraf. Bila saya, dia melibatkan sistem saraf. Bila saya cubit, awak rasa sakit. Tapi rasa sakit tu, tak forever. Esok lusa, sakit tu hilang. So, kalau awak nampak kat sini, gerak balas nasty, dia adalah cepat. Kalau tropism, gerak balasnya adalah perlahan tetapi kekal sebab ia adalah pertumbuhan. Okay. Tapi kalau nasty, dia macam cepat sebab untuk tumbuhan itu adalah macam tujuan dia adalah untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau tropism, gerak balasnya adalah tujuan dia sebenarnya adalah untuk pertumbuhan. Nampak tak? Dia melibatkan pertumbuhan. So senang kata, tropism dengan nasty ni, awak ingat tropism tu macam endokrin sebab dia melibatkan hormon. So bila dia melibatkan hormon, dia punya kesan tu adalah perlahan tetapi kekal. Maksudnya masa gerak balas itu adalah perlahan tetapi kekal. Tapi kalau untuk gerak balas nasty, dia cepat tapi dia berbalik. Maksudnya dia tak kekal. So lawan kepada kekal adalah dia adalah berbalik. Oh, saya tambah sikit tau. Kalau kat sini, kita panggil dia sebagai kekal kan. So kalau kat sini kita kata dia adalah sebagai berbalik. Kalau sini tujuannya adalah untuk pertumbuhan, sebelah sini pula tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri. So tropism ni ada dua. Satu adalah tropism positif, satu lagi kita panggil dia sebagai tropism negatif. Kalau suka dengan rangsangan itu, kita panggil dia adalah dia dekat dengan rangsangan, kita panggil positif. Kalau dia jauhi rangsangan, kita kata adalah sebagai negatif. So tropism ni ada 5 jenis. Satu adalah thigmotropism, 2 adalah geotropism, 3 adalah hydrotropism, 4 adalah phototropism dan 5 adalah chemotropism. Tapi kita fokus kat mana? Kita fokus dekat geotropism dengan phototropism saja. Yang ini yang ada dalam buku teks dan yang ini ada melibatkan oksin. So dalam buku teks sebenarnya kita cerita tropism ada 5. Thigmo adalah sentuhan. Kalau kita kata phototropism, rangsangannya adalah cahaya. Kalau geotropism, rangsangannya adalah graviti. Kalau chemotropism, rangsangan dia adalah bahan kimia. Ini adalah bahan kimia. Ini adalah rangsangan, adalah bahan kimia. Dia tulis short form saja, kimia. Kalau sini rangsangannya adalah air. Kalau sini rangsangannya adalah graviti. Kalau phototropism adalah cahaya. Kalau thigmotropism rangsangannya adalah sentuhan. Okay. Right. So kita tengok soalan Salman. Now, Rajah 6.1 menunjukkan penghasilan buah tomato untuk tujuan komersial dengan menggunakan fitohormon. Okey, hormon P disembur sebelum pendembungaan berlaku. Ni semua ni adalah dia punya stimulus tau, rangsangan. So, gas Q digunakan untuk pemasakan buah yang matang. So, kat sini sebenarnya dia ada melibatkan 2 jenis fitohormon. Kalau masak saja, kalau hormon itu melibatkan masak, kita kata ni adalah etilina. So, gas Q yang digunakan ada satu je. Etilina sahaja adalah fitohormon yang dalam bentuk gas. Ini adalah etilina. Kalau yang ni buah ni, pendembungan ni sebenarnya hormon yang terlibat sini adalah oksin. Right, kita teruskan. So Salman jawab P adalah oksin. Okay. Q adalah etilina. Betul. So nyatakan peranan hormon P. Maksudnya dekat sini Salman kata nyatakan peranan hormon oksin. So merangsang partenokarpi. Maksudnya kalau awak nak jawab partenokarpi lagi tepat, betul lah. Kalau awak nak cakap merangsang buah tanpa biji pun betul. So kalau macam Salman ni, disebabkan kalau dia jawab macam ni kan, kita ambil yang depan ni, dua-dua betul. So tak ada masalah. So Salman punya sini 2 markah, sini 1 markah. Okay, jom kita teruskan. Yang ni Salman punya Salman. Now, Rajah 6.2 dan Rajah 6.2A, 6.2B menunjukkan 2 jenis gerak balas pada tumbuhan. Okay, now sebenarnya gerak balas tumbuhan ni ada 2 je. Satu adalah tropism, satu lagi adalah gerak balas nasty. So, yang 6.2A ni tropism ke nasty? Tropism. Yes, yang ini kita panggil dia adalah sebagai tropism. Kalau yang ini pula, yang ini adalah nasty. Maksudnya dia menyelamatkan diri tau ni.
nasty. So awak ingat, itu kan saya kata nasty. Kalau tropism ni dia melibatkan pertumbuhan. Dia adalah kesan dia ada tujuan untuk pertumbuhan. Ketiga, dia adalah gerak balasnya adalah kekal. Kalau nasty ni tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri. Lepas tu sini adalah gerak balasnya adalah berbalik. Okay, now. Right. Soalan dia kat sini. Okay. Bagaimanakah pucuk bergerak balas terhadap rajah 6.2? Okay, so oksin banyak berkumpul di bahagian bawah pucuk. Betul. So basically Salman tahu yang bawah ni ada banyak oksin. Oksin ni memang letaknya kat bahagian bawah je. Oksin memang dia suka kat bawah sebab tarikan graviti tau. Oksin. So kita kata kepekatan oksin ni tinggi kat bahagian bawah. Okay, oksin tinggi dekat bawah. Okay. Now, oksin banyak terkumpul di bahagian bawah. Betul. Kepekatan oksin yang tinggi pada bahagian pucuk menyebabkan sel-sel bahagian itu akan memanjang cepat ke atas. Betul. Pucuk-pucuk tumbuh ke atas menentang daya graviti. Pucuk menunjukkan geotropism negatif. Betul? Now, kenapa jawapan dia adalah geotropism? Kalau saya kata fototropism sesuai tak untuk gambar rajah yang ni? Sesuai tak? Tak. Tak. Dalam tanah. Tak. Sebab dia tak ada. Matahari. So yang Salman cakap ni betul lah. So dekat sini awak tengok. Rangsangan dia sebenarnya yang paling sesuai adalah graviti. Salman cakap ni betul lah. Kalau awak cakap matahari, sebab ini soalan SPM ni ada one time tu budak banyak cakap, dia kata adalah tumbuhan adalah fototropism positif, dia kata. Tapi masalahnya dalam kes ni tak ada cahaya matahari. So budak tak boleh jawab fototropism positif. Jawapan yang betul adalah kalau pucuk ni kita kata adalah geotropism sebab tak ada cahaya matahari. Bila tak ada cahaya matahari, yang bahagian pucuk ni kita panggil dia adalah sebagai geotropism negatif. Negatif. Kalaulah bahagian akar, kita kata adalah geotropism positif. So jawapan dia dekat sini, awak tengok, awak kena ingat tau, apa-apa pertumbuhan, dia mesti melibatkan oksin. So dalam kes ni, oksin apakah yang terlibat? Oksin ni apa kesannya? Dia akan berkumpul dekat bahagian bawah. So ayat Salman ni betul. Poin nombor 1, Salman kata oksin banyak terkumpul di bahagian bawah. Sekejap saya tak nak pakai ni lah. Susah. Sekejap So dekat sini, Salman kata oksin banyak terkumpul bahagian bawah. Oksin banyak di bahagian bawah. Okay. So awak cerita balik. Awak ulas balik. Apa kesannya? So kepekatan oksin yang tinggi. Okay. Dekat bawah pucuk, dia akan merangsang pemanjangan. Tapi kalaulah untuk akar, dia merencat pertumbuhan. Menyebabkan pucuk akan tumbuh ke atas. Yang ini saya ajar slow-slow tau. Yang ni awak tengok. Kalau bahagian pucuk, oksin ni, kepekatan oksin yang tinggi dekat bahagian bawah, dia akan merangsang pemanjangan. Sini kepekatan oksin tinggi kat bahagian bawah, dia akan merangsang pemanjangan. Menyebabkan pucuk tumbuh ke atas. Tapi kalaulah, saya padam kalaulah untuk bahagian akar ni, kepekatan oksin yang tinggi, bila oksin tinggi dekat bahagian bawah, dia merencat pemanjangan. Menyebabkan akar tumbuh ke bawah.
Alright. So yang ini awak just baca balik tahu kalau confused. Yang ni Salman tulis ni betul. Now, perbezaan. So, lagi sekali tahu, apa-apa soalan dalam SPM, soalan perbezaan ini kita panggil dia adalah sebagai soalan analisis. So, untuk SPM, bio, memang soalan analisis ni banyak. Memang banyak. Okay, so basically kalau korang buat ulang kaji, korang lebihkan sikit dekat bahagian analisis perbezaan. InsyaAllah confirm dia akan keluar. Tapi tak tahu topik mana je, tahu. Now, so dekat sini, apakah perbezaan? So, apakah okey, itu tugasan dia, dia punya arahan perbezaan antara gerak balas 6.2 dan juga 6.2A dan juga 6.2B. So A ni kita tahu tadi ini adalah tropism. B ni adalah nasty. Ingat kalau tropism ni dia adalah lambat tapi kekal. Kalau nasty ni dia cepat tapi dia berbalik. Kalau tropism ni tujuan dia adalah untuk pertumbuhan. Kalau sini tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Okey. Now, yang ini yang cikgu, ingat tak cikgu Faizul ada ajar kalau nak buat dalam bentuk ayat. So, awak penanda wacana apa benda ni, mesti ada perkataan manakala. This one. Mesti ada perkataan manakala. So, gerak balas pada rajah 6.2 adalah gerak balas tropism, betul? Manakala gerak balas pada rajah 6.2B adalah gerak balas nasty. Betul? Ni baru satu perbezaan. So, satu markah. Gerak balas pada rajah 6.2A adalah perlahan dan tidak jelas. Maksudnya dia bukan terus tak nampak. Manakala gerak balas pada rajah 6.2B adalah cepat dan jelas. Setuju. Saya suka macam Salman jawab macam ni tau. Awak tak payah cakap pakai tropism dengan nasty. Awak pakai kalau soalan itu dia merujuk kepada, soalan tu dia merujuk kepada 6.2A dan 6.2B, awak pakai itu je. Tak payah awak namakan dia. Awak terus je ayat tu pakai 6.2A, 6.2B untuk langkah berjaga-jaga. So Salman punya ni betul. Okay, tahniah Salman. So semua betul. So dapat 2, 5, 8. So Salman dapat 8/8. Okay, tahniah. Okay, so seterusnya. Kesian tadi Bella nanti Bella merajuk. Yang ini pun. Okay. Right, seterusnya. So soalan seterusnya, ini adalah soalan tingkatan 5 juga. Okay, ini adalah dalam tajuk pembiakan. Pembiakan ni adalah bab 6. Which is bab 6 kat sini adalah pada muka surat 125. Bab 6, 125. Okay, 126 sebenarnya. So ini adalah sebenarnya tajuk yang ini adalah tajuk okay. Ini adalah tingkatan 5 bab 6 buku teks muka surat 126. Now, kita nak tengok dekat sini bunga ni, jenis buah ni ada banyak tau. Okay, so kita ada buah ringkas, buah agregat, buah berganda dan juga buah aksesori. Now, nyatakan bahagian S dan juga T. So, S ni adalah pundi embryo. Okay, T ada dah integument. Yang ni tak boleh nak gaduh tau. Ini ni saya rasa memang soalan yang ni adalah soalan sangat direct yang awak kena tahu je. Sama ada tahu atau tak. Yes or no. Gitu je. Yang ini kalau you guys nak tengok dia punya gambar rajah yang ini kan. Korang boleh tengok dalam buku teks ni. Gambar ni adalah dalam buku teks awak pada muka surat ni. Untuk saya yang paling jelas 119. So dalam 119 ni S ni adalah, yang ini adalah pundi embryo. Yang T ni adalah macam dia punya protection. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai integument. Okay, ni tak ada masalah. Now, berdasarkan ciri pada bunga rajah 6.1, nyatakan ejen pendebungaan yang terlibat. So,
Tengok kat sini kan. Berdasarkan rajah bunga 6.1, nyatakan ni adalah arahan dia. Ejen perniagaan ini adalah tugasan, markah dia 1. So, yang terlibat adalah haiwan. Betul? Macam mana awak nak tahu haiwan? Biasanya haiwan ni awak tengok bunga yang dia suka kelopaknya besar. Mesti haiwan. Buah-buah ni biasanya dia punya ejen penerbungaannya ada haiwan, bukan angin. So kat sini betul. Now, so ini nampak tak? Ini kan dia dah masuk soalan ni kan dah masuk soalan susah sikit. So maksudnya bukan susah pun, dia macam aplikasi. Kenapa saya kata aplikasi? Sebab dia bagi situasi. So kat sini situasi dia apa? Dia bagi situasi kat sini adalah seorang pekerja di ladang apple telah menyembur racun serangga ketika bunga sedang mekar. Nampak tak? Ini situasi. So, terangkan, dia kata kat sini, terangkan kesan aktiviti tersebut. So, bila dia menyembur racun, so dia akan rosakkan bunga. So, maksudnya awak nak bayangkan bunga ni kena sembur racun. Ni kena sembur racun. Bila dia sembur racun, dia rosakkan benda ni, penderbungaan tidak berlaku. Awak ingat, kalau penderbungaan tidak berlaku, penderbungaan ni tak ada, persenyawaan pun tak ada. Bila persenyawaan tak ada, buah tak ada. Okay. Now, so dekat sini hasil tanaman akan berkurang. Kalau awak nak cakap buah makin berkurang pun boleh. Yang ni saya suka sebab siapa buat kat saya ni Husna kot rasa. Dia kata, ini yang ni suka. Dia tanya pasal hasil tanaman. Bila soalan ni tanya pasal hasil tanaman, ulaslah pasal hasil tanaman. So Husna cakap, hasil tanaman akan berkurang. Betul? Ni fakta dia. Bila soalan tu tanya terangkan, dia mesti ada bagi facts. So Husna punya ni jawapan dia cantik. So ini adalah dia punya facts. Fact dia hasil tanaman berkurang. Sebab dia tengok daripada soalan. Soalan tanya hasil tanaman, dia jawab hasil tanaman. So bila hasil tanaman ni berkurang, awak tanyalah balik. Kenapa dia boleh jadi kurang? Sebab serangga akan mati. Bila serangga mati, penderbungaan tak berlaku. Bila penderbungaan tak berlaku, persenyawaan pun tidak berlaku. Bila persenyawaan tidak berlaku, buah tak dapat dihasilkan. So yang ni saya suka. Maksudnya Husna fahamlah kehendak soalan ni. So ingat soalan kat sini dia direct. Dia dah kata hasil tanaman. So Husna terus ulas, dia kata hasil tanaman tu berkurang. So kenapa berkurang? Sebab serangga mati. So apa kesannya serangga mati? Kesan serangga mati, penderbungaan tidak berlaku, persenyawaan tidak berlaku. So akhirnya ending dia apa jadi lagi? So kesannya buah tidak dapat dihasilkan. So bila awak jawab soalan struktur, awak kena tanya banyak kenapa. Kenapa dia jadi macam tu? Ulas balik. Kenapa jawapan tu macam tu? Okay. So this one is good. So dapat 3 markah. Okay. Now seterusnya. So buah kita ada banyak jenis tau. Yang ni memang kalau pandai-pandai lah. So buah apple. Atas tu sebenarnya gambar apple tu. So buah apple ni kita panggil dia adalah buah aksesori. So apakah itu buah aksesori sebenarnya? Buah aksesori ni kita nak kata ni kalau dalam buku teks awak, muka surat 126, buku teks tak keluar lah kot tahun ni. Dah keluar tahun lepas ni. 126, buah aksesori adalah buah yang buah dia adalah bukan daripada ovari. Maksudnya buah tu bukan dari ovari. Buah berkembang bukan dari ovari. Kalau aggregate, apakah itu buah aggregate? Dia ada banyak karpel. Dalam satu kuntung bunga, dia ada banyak karpel. Ataupun karpel ni apa? Organ betina. Kalau bahagian jantan namanya adalah stamen. So buah aggregate ni sebenarnya dalam satu bunga, bahagian betinanya ada banyak. So aggregate ni sebenarnya adalah buah yang ada satu bunga, tapi organ betina dia banyak. Dia banyak karpel. So kalau orang tanya apa ni cikgu, karpel ni apa? Karpel adalah organ betina. Kalau organ jantan kita panggil adalah sebagai stamen. Stamen ingat tak terdiri daripada AF. Enter. Filamen. Kalau bahagian betina kita panggil dia adalah sebagai karpel. Karpel terdiri daripada paling atas kita panggil dia adalah sebagai stigma. Lepas tu dia ada stil. Lepas tu dia ada ovari.
akhir sekali dia ada ovule. Kalau tumbuhan pokok-pokok lain, biasanya ovari ni selepas persenyawaan, ovari ni akan jadi buah. Tetapi kalau untuk apple, buah dia bukan asal daripada ovari, daripada bahagian lain. Okay. So yang ini untuk tumbuhan, untuk bahagian, senang kata cerita macam ni tau. Kalau yang tingkatan 5, bab ni, dia dah keluar pasal buah tau. So basically kalau you guys nak pay attention, dia boleh keluar topik yang sama tau. Tapi maybe dia tak keluar lagi pasal jenis buah. Maybe kalau dia nak keluar pula, dia boleh cerita pasal persenyawaan ganda dua, dia boleh keluar pasal struktur bunga, ataupun dia boleh keluar adalah mengenai kepentingan biji benih. So senang kata macam ni, topik-topik ni awak just tahu, tapi pay attention lebih pada topik yang tak keluar. Subtopik yang tak keluar lagi. Okay, ni tahun lepas punya. Right, so seterusnya, ni favourite Ziyad ni saya rasa. Ziyad suka kan ni Ziyad? Ziyad, pembentukan air kencing ada berapa proses Ziyad? 3. Yo, betul. 3. So, pembentukan air kencing. Saya rasa macam tak keluar lagi. Tapi tak tahulah. Janganlah. Jangan cari saya. Okay. Urin dia ada 3 proses. Pertama? Ultraturasan. Yes. Ultraturasan. Kedua? Penyerapan semula. Yes. Penyerapan semula. Ketiga? Rembesan. Yes, rembesan. Okay, so ini adalah dalam tajuk, ini tingkatan 4. Ini adalah tingkatan 4. Bab 13 Betul. Bab 13. So kalau dalam buku teks awak, dalam bab 13 ni, urine formation ni kan sebenarnya awak tengok buku teks, BTEX, muka surat 2, 5, 4 dan juga 2, 5, 5. Tapi yang ni dia ada isu kesihatan tau. Kalau isu kesihatannya adalah pada muka surat 2, 5, 9. Saya ulang, dalam buku teks semua isu kesihatan kena study. Okay. Now, Rajah 7.1 menunjukkan satu nefron. Maksudnya unit asas bagi ginjal, ini adalah satu nefron. So nefron ni dia terdiri daripada bahagian yang ini. Yang ini yang akan melakukan sini, dia akan melakukan ultraturasan. Yang sini adalah ultraturasan. Di sepanjang tubul ni, yang ini kat sini ni, dia akan berlakunya penyerapan semula, penyerapan PS saya tulis. Yang kat sini pun dia akan melakukan PS. Tapi kalau yang dekat bahagian ni, sini ni, dia akan melakukan rembesan. Dia tak tanya nama kan? So bila tak tanya nama awak tak payah. Saya ingat macam Cik Faizul bagi tahu, kalau soalan tu nombor 78, dia tak tanya nama. Maksudnya kalau awak bagi nama tak ada markah. So soalan 78 ni biasanya adalah berfikir. Kalau korang tak tahu yang bahagian ni namanya liku handy pun tak jadi masalah. Kalau awak tak tahu bahagian yang ini kita panggil dia sebagai tubul berlingkar proksimal, tak ada masalah. Awak tak tahu yang bahagian rembesan dekat sini adalah tubul berlingkar distal pun tak ada masalah. Oh, sini Atika jawab. Alright. Okay. Now, sebelum saya lupa, ni tadi dapat Husna punya markah ni. Saya bagi dia adalah semua penuh. So, 88. Tahniah Husna. Now, so soalan dekat sini. Nyatakan dua bahan yang tidak dapat merentasi dinding Y. Ini struktur Y. So, struktur Y ni adalah kita panggil struktur Y ni kapilari darah dalam bentuk jaring. Apa namanya struktur Y ni? Glomerulus. Yes. Struktur Y ni adalah glomerulus. Saya selalu susah nak eja. Glomerulus. So dekat sini dia kata, nyatakan dua bahan yang tidak dapat meresap merentasi dinding. So bahan ni biasanya adalah bahan yang bersaiz besar. So kalau dia kata nyatakan, soalan dia kat sini adalah namanya adalah nyatakan. Nyata dua bahan. So bahan yang dia nak adalah sebenarnya adalah jawapannya adalah protein plasma. Dan satu lagi adalah eritrosit. Sebenarnya ada lagi satu kan? Protein plasma, eritrosit. Sekejap. Sel darah merah, protein plasma. 2 je. Sekejap. Sel darah merah, platelet. Dia ada PP. So yang tak boleh keluar sebenarnya ada 3 tau. Alright, tapi soalan tanya 2 kan?
So satu lagi jawapannya adalah platelet. So bahan yang tak boleh keluar nama pun ultra turasan tau. So kalau ultra dia boleh turas benda yang kecil. Okey, dalam kes ni benda yang besar adalah sel darah merah, eritrosit, platelet dan satu lagi adalah protein plasma. Okey. Now, berdasarkan jawapan anda, mengapa berikan satu alasan? Inilah kenapa, sebab saiznya adalah besar. Okey, ini 2 markah, ini 1 markah. Sebab soalan ni kata 2 bahan. Okey. Now, seterusnya, nampak tak? Ini soalan ni kita dah panggil dia adalah soalan aplikasi. Kenapa kita panggil dia soalan aplikasi? Sebab dia bagi kita situasi. So, biasanya situasi soalan aplikasi ni tak susah pun. Dia suruh awak solve problem. Sebab tu kita panggil dia sebagai aplikasi. Encik X telah menghidap penyakit diabetes mellitus selama 15 tahun. Okey, penyakit ini menyebabkan kerosakan pada struktur Y. So, awak tahu tadi Y tu adalah glomerulus tau. So, kat sini struktur Y adalah glomerulus. Okey, yang ni yang saya bagi tahu tau. Kalau macam artikel ni dia tak ada markah lagi kat sini tau. Tapi tak salah. Tapi saya suka je awak jawab macam ni. Okey, tapi kalau untuk soalan 78, awak namakan tak ada markah. Tapi kalau ikut cadangan saya, tak apa. Letak je. Kalau itu yang nak membuatkan awak ayat tu cantik, it's okay. Letak je. So, struktur Y adalah glomerulus. So, bila glomerulus dia rosak, jawapan dia semua negatif. Kan kita dah tahu dekat glomerulus ni akan melakukan ultraturasan kan. So, bila sini rosak, ultraturasan itu tak dapat berlaku. So, bila tak dapat berlaku, habislah semua sel darah merah. Tadi kan sel darah merah, platelet, protein plasma, PP dapat terturas keluar. Sebab itu akhirnya nanti dia boleh jadi kencing berdarah. So, kita tengok jawapan Atika. Okey, ultraturasan tidak dapat berlaku. Saya setuju. Good. Kerana molekul besar tidak dituras. Molekul besar, ini tak payah saya abaikan ayat seterusnya. Menyebabkan pembentukan batu yang menyebabkan air kencing sukar dibuang. Yang ni belum lagi. Pembentukan air kencing dia bukan sebab tu. Kalaulah kat sini ni kan, kita nak tambahkan sikit Atika punya point apa tadi. So, kita akan menyebabkan apa? Bila katakanlah glomerulus tu dah rosak, asalnya kalau glomerulus tu cantik, dia boleh melakukan filtration, ultraturasan, kan? Dia punya molekul besar, contohnya tadi saya kata sel darah merah, protein plasma, eritrosit dan juga eritrosit tu sel darah merah lah. Eritrosit, protein plasma dengan platelet tak dapat keluar. So sekarang bila dia dah rosak, jawapan dia pula dia boleh keluar. So maksudnya dalam sel darah merah, dalam air kencing dia nanti ultraturasan tu dia ada sel darah merah. So ayat dia kat sini kita nak cakap macam mana nak bagi dia cantik sikit. Sekejap. Eritrosit dapat terturas keluar. Ya, kita nak kata kat sini adalah sel darah merah, eritrosit dapat terturas keluar. Bila dia terturas keluar, dia akan menyebabkan, awak ingat tahu, kalau dia masuk kat dalam ni semua, alamak, kalau dia masuk dalam sini semua, dia akan keluar, sini ni, dia akan keluar jadi air kencing. So sekarang bayangkan, ini semua kan dapat keluar. Sel darah merah ni ada kat dalam tubul ni semua tau. Okey, alamak, awak tak nampak. Sorry. Sekejap. Tikus dah sampai ya, suami saya dah ambil ya. Ya Allah, Tuanku. Adik saya dah pesan suruh bagi dia minum air. Okay, now seterusnya mari saya padam sekejap. Okay, now so sekarang ultraturasan tu tak boleh berlaku tau. So bila ultraturasan itu tidak boleh berlaku, dia akan menyebabkan ni sel darah merah, platelet, protein plasma ni dia akan lepas tau lalu tubul ni. Bila dia lepas lalu tubul ni, dia akan keluar lalu jadi air kencing. So bila keluar ni semua, dekat bahagian ni semua, nanti yang ini akan jadi urine, air kencing. So dia menyebabkan dalam urine kita ada eritrosit. Lepas tu dia ada protein plasma.
Ini soalan aplikasi tau. Masa saya jawab ni dulu memang susah soalan ni. So kalau orang kata soalan ni macam kena fikir dalam-dalam. Dan juga platelet. So dia akan menyebabkan kadang-kadang ada budak dia jawab kan kencing berdarah. Pun dia terima. So kita nak cakap kat sini jawapannya eritrosit terturas keluar menyebabkan air kencing mempunyai eritrosit. Sebab tu ada budak jawab kencing berdarah. So yang ni Atika dapat 2. Now, ni baru batu karang. Now, ni pun soalan ni adalah aras tinggi tau. Soalan ni dia kata macam ni tau. Yang ni memang banyak gaduh sikit tau. Now, Rajah 7.2 menunjukkan keratin pula. Keratan tau. Keratan rentas ginjal seorang pesakit. Doktor telah menasihatkan pesakit itu untuk minum banyak air setiap hari dan kurangkan pengambilan daging merah. Now, kalaulah jawapan dia dekat sini Atika kata, ni saya suka. Kalau dia kata dekat sini adalah soalan ni sebenarnya you guys kena ulas. Apa penting minum banyak air? Apa penting kurangkan pengambilan daging merah? Yang ini kalau you guys perasan dalam buku teks, dia hanya tunjuk gambar je tau. This one dalam buku teks awak adalah pada muka surat 259. So apakah kepentingan minum banyak air? Menjadikan untuk mencairkan air kencing. Betul? Kita tak nak air kencing tu pekat. Ni setuju? So bila air kencing tu dia cair, so dia susahlah nak membentuk batu karang tu. Kemudian kenapa kena kurangkan pengambilan daging merah ni? Sebab daging merah ni sebenarnya dia kaya dengan protein. Dia kat sini daging merah mempunyai tahap fosforus yang tinggi. So dia boleh menyingkir. Tak. Dia jawapan kat sini adalah daging merah dia ada banyak protein. So protein yang itu tu nanti mengurangkan ni mengurangkan pengambilan asam darah merah tinggi dengan protein dapat mengurangkan kepekatan asid urik. Maksudnya kalau kita kurang makan daging merah, okey. So asid urik tu gagal terbentuk lah. Senang kata protein yang berlebihan, kalau protein berlebihan, dia akan membentuk asid urik. Asid urik ni nanti yang akan membentuk batu karang. So ayat dia cantik sini, daging merah ada tahap fosforus yang tinggi. So boleh menyingkirkan kalsium berlebihan. Yang ini adalah kurang tepat sikit. Tapi yang ini betul. So yang ini dapat 1 markah. So jawapan dia dekat sini adalah dia dapat mengurangkan penghasilan asid urik. So maksudnya bila kita kurangkan pengambilan daging merah, kita dapat kurangkan pembentukan asid urik. Cikgu, Ya? Dengar tak? kalau minum banyak air tu kan, saya cakap kurangkan kepekatan asid urik tu tak diterima ya? Boleh kalau awak kata kepekatan asid urik boleh. Kalau dia maksudnya dia lawan lah. So kalau katakanlah Z awak jawab kat sini kurangkan kepekatan boleh. Setuju. Kurangkan kepekatan okey. Kepekatan akan jadi kurang. Setuju. Lepas tu kita kata kat sini protein berlebihan bila kita kata dia kurangkan ambil daging merah ni kan. So pembentukan asid urik tu akan kurang. So ini baru 2 markah. Satu lagi markah nak tambah apa poin dia? Bilangan batu karang tidak akan bertambah. Tak bertambah. Atau saiz tak bertambah. Senang kata macam ni tau, saiz tak bertambah. Yang ni kan saya ada terbaca lah. Masa yang dalam skema jawapan dia kata macam ni tau. Kalau lah budak tu jawab, dia katakan kat sini dia kata ada kat sini ada batu karang kan.
Kalau dia kata dapat hilangkan batu karang ataupun dia kata saiz batu karang tu akan jadi kecil, salah tau. Senang kata bila batu karang tu dah terbentuk kat sini kan, batu karang tu dah tak boleh dikecilkan. Saiz tu tak boleh dikecilkan. Okay, kalau dah ada banyak kat sini, katakanlah dah ada 2, dia punya saiz tak akan berubah. Cuma kalau kita minum air tu banyak, dia dapat kurangkan bilangan batu karang. Awak nampak kat sini ada 2 kan, kalau minum banyak air selalu, maksudnya dia stay 2. Dia takkan jadi banyak more than that. Lepas tu satu lagi, kalau lah dia cakap dekat sini, yang ni memang susah lah, saya rasa ramai orang dapat kosong. Lepas tu kalau dia kata dekat sini adalah dia kata batu karang dapat dihilangkan pun tak boleh. So jawapannya sebenarnya satu adalah awak ulas kenapa minum air. Kedua, jawapannya ulas kenapa nak kena kurangkan pengambil daging merah. Ketiga, jawapannya kita kena ulas apa kesan dekat batu karang. So point dia dekat minum banyak air, kurangkan pengambilan daging merah, dan satu lagi adalah batu karang. Apa jadi kepada saiz batu karang? Saiz itu tidak berubah, kekal sama. Ini memang berat sikit lah. Now seterusnya, okay. Rajah 7.1 menunjukkan 2 keadaan berbeza untuk jagung. Jagung biasa dihasilkan daripada penanaman biji jagung semula jadi. Manakala jagung BT adalah daripada GMO. Yang BT ni ingat tak? Dia letak bakteria dalam ni. Yang ini ada gen asing. Dia bukan gen sebarang gen, dia letak gen bakteria. Okey, sini adalah jagung biasa. So apakah nama teknik ni? Ini kita dah ulas tapi kita buat lagi sekali tau. So teknik ini kita panggil dia adalah kejuruteraan genetik. Ini tak boleh gaduh tau, ni dah memang namanya. Now, huraikan, ni dah memang susah sikit lah. Huraikan teknik ni. So menggunakan DNA recombinant. Okay. So dia bila menggunakan DNA recombinant, dia akan menghasilkan kombinasi gen baharu. So terus 2 markah. Now, seterusnya, apakah kebaikan, bincangkan kebaikan penggunaan biji jagung BT. Okay, yang ni semua yang baik-baik. Okay, tapi disebabkan dia letak bakteria tau. Bila dia letak bakteria, dia tak bagi jagung tu rasa manis atau nutrisi dia bertambah tau. Sebab tu kita tak terima. Sebab bila kita letak bakteria, jagung tu bukan lebih manis. Tak, jagung tu cuma nak elakkan daripada kena gigitan serangga saja. So kalau siapa-siapa jawab dia kata dapat meningkatkan nutrisi, dapatkan rasa dia lebih manis, sebenarnya kurang tepat. Jagung tu tetap sama je rasanya. Cuma bila ada letak bakteria, jagung tu lebih kuat. Serangga, kalau makan dia, serangga tu yang mati. So kat sini dapat menjimatkan kos. Sebab kenapa menjimatkan kos? Kita dah tak payahlah pergi racun selalu. Kemudian bila dah menjimatkan kos, serangga kurang makan, apa kesannya? Dia akan meningkatkan pengeluaran jagung. Kenapa? Yang ni pula, kenapa lagi satu best dia? Sebab 3 markah kan? Dia tak perlu lagi menggunakan racun serangga perosak. So yang ini, ingat tau, kalau dia pergi letak bakteria, rasa dia tak akan lebih manis. Dia letak bakteria, dia tak akan menambah nutrisi dekat makanan tu. Okay, last sekali. Now, Rajah 7.2 menunjukkan pencemaran laut. Ni tadi si Nani dah beritahu lah. Okay, kita tak sesuai guna fitoremediasi. Kenapa tak sesuai jawapannya fitoremediasi? Kenapa jawapannya lebih sesuai adalah bioremediasi? Bioremediasi ni guna bakteria. Fitoremediasi guna tumbuhan. Yes, bijak. So kaedah ini menggunakan bakteria. So bakteria tu buat apa? Bakteria tu dia pergi pecahkan minyak tu. So minyak tu tidak menjadi bahaya. Dan untuk bakteria tu apa bestnya dia pecahkan minyak? Dia akan dapat tenaga. So jadi betul ni kacang lah hari tu dah buat kan. So ini 9 markah. Tak ada masalah. Saya laju tau. Now 15. 15 ni pun pening sikit lah. 15 ni sebenarnya kalau soalan SPM ada kala. So bila ada kala dia sangat membantu. So yang ini soalan ni tak ada kala. So tak ada kala dia memang pening. Dan satu lagi sebenarnya soalan ni dia masuk 2 bab tau. Satu adalah bab sistem pengangkutan. Ni sebenarnya soalan ni adalah bab 10 combine dengan bab 15 tingkatan 4. Kenapa saya kata bab 10? Sebab asalkan dia ada melibatkan arteri, yang ini mesti sistem peredaran darah. So mengangkut darah. Apakah persamaan fungsi X dengan Y? Dua-dua angkut darah. Ni sebenarnya susah sikit ni. Okay. Apakah perbezaan antara kandungan Y dan juga arteri ibu? So kita kata kandungan Y ni adalah
kurang oksigen. Yang ini ada banyak oksigen. So kalau dia kurang oksigen, sini kurang nutrien. Sini banyak nutrien. So kat sini, kalaulah baby biasanya tekanan darahnya adalah rendah, sini tekanan darahnya adalah tinggi. So kalau periksa, awak nak jawab dia dalam bentuk macam ni pun diterima. Tapi dengan satu syarat, dia mesti selari. Maksudnya dalam barisan yang sama. Nani buat dalam barisan yang sama. Ataupun kita boleh buat dengan cara macam ni. Kita kata Y mempunyai kurang oksigen manakala arteri ibu mempunyai banyak oksigen. Kalau awak tak nak buat kotak, awak boleh guna cara lain. You guys guna perkataan manakala. Okay. Now, soalan yang ni pula, ini adalah soalan situasi. Awak tengok tau, kalau dia dah start soalan 7, 8, 6, 7, 8, dia dah akan start soalan paling last tu mesti ada situasi. Asalnya dia biasa soalan last je situasi. Cuma soalan kalau nombor 1, situasi dia markah sikit 1 atau 2. Tapi bila soalan tu dah sampai 6, 7, 8, soalan situasi tu markah dah tinggi. 2 atau 3. Now, dekat sini, ini sebenarnya soalan situasi ni. Sepasang suami isteri telah berjumpa doktor pakar kesuburan. Okay. Dalam buku teks sikit je tau. Dia cerita IVF je. Dia tak cerita macam mana teknik IVF tu tau. Seorang suami isteri telah berjumpa pakar pusat kesuburan untuk menjalani pemeriksaan kesuburan. Hasil pemeriksaan tersebut adalah isteri itu tak ada masalah. Suami tu basically adalah tersumbat. Bila dia tersumbat, cerita dia tak hasilkan sperma tapi dia boleh hasilkan air mani. Cuma air mani dia, kita kata dia kurang sperma. Ataupun ada bahasa dia kata tersumbat, dia kata sperma tu boleh dihasilkan tetapi sedikit. So basically sini tersumbat menyebabkan testi bermasalah untuk menghasilkan IVF. So dia kata sini sperma akan kekurangan nutrien. Kejap, alamak. Sana vesicle semen kan? Sat. Dia dah mula ni. Sekejap. Sabar dengan saya. 1, 2, 3. Continue. Sikit lagi mana Nana? Start broadcast. Okay. Kalaulah awak tengok dalam buku teks, ini bab 15. Bab 15, kita nak cerita pasal vesicle semen tau. So sebenarnya vesicle semen tu apa? Vesicle semen tu adalah bahagian yang menghasilkan bendali. Kejap saya bukakan buku teks untuk awak lah je. Kejap, kita tengok sama-sama. Sebab saya rasa yang ni kan Aisyah tak boleh nak ni sebab satu. Dan Sekejap. Mana korang ni? Saya ada banyak grup-grup yang saya tak left tau. Teks, file. Saya suka yang macam ni. Sebab, okay. Nah. So, tajuk ni kalau you guys tak tahu apa fungsi dia, memang susah sikit nak jawab. So, sekarang soalan tu dia kata vesicle semen kan? So, nak bayangkan vesicle semen letaknya kat mana? Ni testis, scrotum, ductus sperma. Apa yang tersumbat? Vesicle semen Ya, betul. Sekejap, vesicle semen. Sekejap, mana vesicle semen ni? Tiba-tiba saya tak jumpa. Ductus sperma, scrotum. Atas. Makasih. Right. So, kalau awak nampak kat sini, vesicle semen ni ceritanya macam ni tau. Sekejap Good notes. As new document. Import. Okay. Macam ni. Right. So, lelaki, tempat dihasilkan sperma adalah kat testis. So, ini lelaki, ini dia punya testis. Testis tu protected by dia punya protection layer tu kat luar yang kita panggil dia adalah sebagai scrotum. Scrotum tu yang protect testis sebab testis ni kita tahu dia hasilkan sperma. Dan satu lagi sebenarnya sperma ni hanya boleh dihasilkan pada suhu kurang daripada suhu badan. Contohnya kalau suhu badan lelaki itu adalah 35, untuk menghasilkan sperma yang sihat, dia punya suhu badan kita 37, lelaki 37, untuk hasilkan sperma yang sihat,
dia perlukan 35. Sebab tu Allah jadikan testis tu letaknya di luar badan manusia. Sebab untuk menghasilkan sperma dia mesti kurang sikit daripada suhu badan kita. Dan testis ini dilindungi oleh skrotum. Okey, apakah fungsi testis? Fungsi testis menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon testosteron. So basically kalau Aisyah kata kat sini menghasilkan sperma, tak ada. So cerita dia macam ni tau. Sperma dia akan dihasilkan kat testis. So bila dia dah hasilkan kat testis, sperma yang matang tu dia akan lalu mana? Dia akan keluar melalui salur sperma yang kita panggil dia sebagai ductus sperma. Masa dia lalu sini, kita panggil dia adalah sebagai sperma. Lepas tu dia lalu kat sini tau. Once dia lalu kat sini, okey, dia akan dia akan dibantu oleh vesicle semen. So vesicle semen ni buat apa? Vesicle semen ni dia merembeskan bendalik nutrien untuk sperma. Cuma kalaulah vesicle semen itu orang kata dia tersumbat, dia akan menyebabkan sperma tu kurang nutrien. So sperma tu akan cepat mati lah. So kalau kata tidak dapat menghasilkan sperma, jawapannya kurang tepat. Sebab dia boleh hasilkan sperma. Cuma sperma itu tiada bendali nutrien. Sebab yang hasilkan adalah vesicle semen. So maksudnya bila dia hasilkan kat testis lagi sekali, okey, testis dia akan lalu dekat sini, ductus sperma. Kemudian dia akan lalu vesicle semen. Kemudian dia akan lalu dekat kita panggil sini kelenjar prostat. So dia akan keluar lalu sini. So bila dia keluar kita panggil dia sebagai air mani. So dalam air mani atau semen, dalam air semen tu ada sperma. So kalau siapa-siapa jawab dia kata sperma tidak dapat dihasilkan, salah. Sebab sperma tetap dihasilkan. Cuma sperma tu bila dia tak ada vesicle semen, sperma itu cepat mati. That's it. Okay. So yang ini kenapa saya terang, sebab saya rasa masa kita belajar online tu, tahun lepas kan, belajar online kan satu apa macam susah sikit nak faham kan. So saya cuba tahun ni saya tak nak. So vesicle semen tersumbat menyebabkan testis bermasalah untuk menghasilkan sperma. So usia sekunder tidak senyawakan tanpa sperma. Yang ni saya terima. Usia sekunder tidak boleh disenyawakan, kita terima. So macam mana nak bagi cantik jawapan Aisyah ni? Tadi kita kata sperma tu akan kurang apa? Tadi fungsi vesicle semen untuk menghasilkan bendali bernutrien. So bila vesicle tu rosak, apa jadi kat sperma tu? Sperma tu akan kurang nutrien. Yeah. So jawapannya kita kata sperma akan mengalami kurang nutrien. Sorry saya drag sikit masa, nak habiskan terus. Bila dia kurang nutrien, so kita kata dekat sini dia punya persenyawaan akan berkurang. So ayat dia seterusnya kita kata so nutrien, bendalin nutrien bernutrien vesicle semen kerana vesicle semen tidak dapat merembeskan bendalin nutrien. Right. Now, bincangkan kaedah yang boleh digunakan. So, saya suka IVF je. So, IVF ni senang. So, adalah persenjataan IVF. So, awak cerita macam mana awak buat IVF. Okey. Kalau yang macam ni, Aisyah punya jawapan ni kan, saya baca atas sahaja. So, saya baca daripada awal. So, kat sini menjalankan pembedahan. Good. So, satu nama dia adalah fakta dia pembedahan. So, awak terangkan. Membersihkan saya setuju. Yang tersumbat. Ini adalah explanation. Terus ada markah. Yang bahagian bawah ni, ini saya abaikan. Okay. So, dekat sini Aisyah dapat 8 markah. Tahniah. Alright. So, last tau. Ziad. Ziad punya mana? Sekejap. Ziad punya saya rasa macam Ziad bagi kat tempat lain lah. Ziad. Sekejap Sana Ziad ada PM saya. Sekejap. Mana ni Ziad? Close. Sekejap. Ziad. Sekejap. Saya nak habiskan sampai Ziad. Yeah. Okay. Dan sekejap. Saya share. Pergi ke Open Group Notes. Current document. Alright. So, kita teruskan sikit je. Laju sikit tau. Sana. Sorry. Nak terus habiskan. Share screen. Continue. Start broadcast. Sorry siapa yang ada kelas nak live dulu, live tak apa. Nanti awak suruh saya buat recording. Sekejap
Saya nak habiskan sikit Z punya. Right. Now, soalan ini adalah 2021. Sebenarnya 2021 ni dia macam soalan ni macam senang sikit tau. Yang ni soalan ni senang sikit. So, senang pun mencabarlah untuk time tu kan. Rajah 8.1 menunjukkan dua jenis pembahagian sel dalam manusia. So, pembahagian sel ni kita ada V, kita ada W. Kalau sel kulit saja, sebenarnya ini adalah mitosis. Kalau sperma, of course lah dia adalah meiosis. Kemudian, bilangan kromosom, of course, 46, sini adalah 23. Kalau awak tak nak tulis 46, you guys boleh ganti sebagai diploid ataupun awak boleh tulis 2N. Kalau sini, you guys boleh tulis haploid. And the other one, you guys boleh tulis N. Now, rajah 8.2 menunjukkan proses sitokinesis. Okay, yang berlaku dalam suatu sel. So, yang ini kita panggil dia sebagai situasi. Dia dah bagi gambar. So, awak ulas je daripada gambar. So, awak ulas tapi awak kena tahu benda ni apa. Yang ini kita panggil adalah sebagai vesicle. So, vesicle tu buat apa? Dari gambar, awak akan nampak dia kan menyusun dekat tengah. Bila dia menyusun, dia akan jadi plat. Ini kita panggil dia sebagai plat. Dan akhirnya, plat ni akan menjadi dinding sel baharu. Dan akhirnya dia akan menghasilkan dua sel anak. Soalan ni sebenarnya senang tau. Awak just tengok apa yang awak nampak. Cuma awak kena tahulah yang bulat-bulat tu nama vesicle. Dan vesicle nanti dia akan tersusun kat tengah membentuk plat. Dan plat tu akhirnya jadi apa? Dia akan jadi dinding sel. Lepas jadi dinding sel, dia akan jadi dua sel anak baharu. So, tengok jawapan Z ni senang ni. Sitokinesis bermula apabila vesikel bercantum membentuk plat di tengah. Betul? Dinding sel baharu akan terbentuk. Bila dah terbentuk, dia akan menyebabkan dua sel anak terhasil. So, correct. So, ni pun dah lebih daripada dua. Right, seterusnya. So, ini adalah peringkat profasa 1. Ini adalah satu konsep yang kita panggil dia sebagai tak disjungsi. Maksudnya, kromosom homolog itu gagal berpisah. So, ini sebenarnya soalan ni adalah soalan aplikasi juga sebab dia bagi situasi. Awak tampak dia ada gambar. So, rajah 8.3 menunjukkan peringkat profasa 1 dalam suatu sel yang sedang membahagi. Sel itu terdedah kepada sinaran gamma. So, sinaran gamma ni sebenarnya apa? Ini adalah mutagen sebenarnya. Ini adalah mutagen. So, menyebabkan komponen L gagal berfungsi. Apakah itu komponen L? Komponen L sebenarnya dia adalah, ini adalah sentriol So, sentriol. Bila sentriol ini tidak berfungsi, gentian gelendung tidak terhasil. Gelendung tak ada. So, kromosom homolog tidak dapat, so jawapan dia kat sini. So, terangkan kesannya. So, kesannya awak tahu dalam gambar ni kromosom homolog tidak dapat terpisah. Kenapa? Sebab gentian gelendung tidak terbentuk. So, bilangan kromosom tu akan menjadi tidak normal. So, ini kita kata dia adalah sebagai mutasi. So, very good. Yang ini 3 markah. Ni sebenarnya soalan ni dia combine dengan form 5 sikit ni. Dalam tajuk variasi. Ini dia combine sikit. Ada sikit variasi. Okay, last kali. Ni pun soalan aplikasi tau. Pertambahan penduduk yang pesat akan meningkatkan permintaan bekalan makanan. Bagi sesetengah negara, permintaan terhadap daging sangat kritikal kerana daging merupakan sumber utama protein. Berdasarkan aplikasi pembagian sel, terangkan teknik digunakan untuk menghasilkan daging yang banyak. So, teknik ni namanya teknik pengkulturan daging. Kalau awak kata cloning salah tau, tak ada markah. Jawapan dia memang spesifik adalah teknik pengkulturan daging. So, pengkulturan daging ni dia buat konsep apa? Dia melibatkan proses mitosis. So, jawapan Z ni very sharp lah. Sel stem dalam haiwan akan dikultur dalam makmal dan sel stem ini akan menjalani mitosis. Betul? Kalau jawab kata, teknik ini adalah teknik pengkulturan daging dan sel-sel ini melibatkan proses mitosis, terus ada markah 2. Alright. So, itu sahaja. Do you have any question? Okay, ambil masa banyak ni. Nanti saya share jawapan. Ada masalah? Tak ada cikgu.
Tak ada. So itu sahaja, kita jumpa besok. So besok kalau pagi-pagi korang nak singgah, nak tengok tikus tu boleh singgah. Kalau awak nak tengok lab coat pun boleh tengok lab coat, tapi saya tak tahulah lab coat tu macam tak cukup tau. Tak cukup 2, 3. So first come first serve tau. Alright, so saya minta maaf atas segala salah dan esok nak balik pukul 4 lah. Senang pukul 4 lah. Senang kata you guys cakap dengan parents kata balik pukul 4 sebab saya nak kemas